kes kematian COVID-19 di Terengganu membimbangkan. Pengundi harus bijak menilai bahan kempen di media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah hari ini akan berita langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan. Fokus hari ini, hari keempat kempen pilihan raya umum PRU Dun Sarawak. Pemantauan SOP calon-calon dilihat memuaskan. Saudara saksikan pertemuan Malaysia menentang Laos dalam saingan kumpulan B Piala AFF Suzuki di saluran OK dan sukan RTM petang ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Saudara, situasi COVID-19 di Terengganu membimbangkan. Dengan peningkatan kes kematian yang tinggi sejak kebelakangan ini, 68% daripada 632 kematian keseluruhan merupakan individu yang belum divaksin. Dan di kalangan yang masuk ataupun yang mendapat jangkitan di kategori 3, 4, 5 ini, majoritinya adalah yang berusia 50 tahun ke atas dengan komorbid. Itu yang merisaukan. Umur lebih pada 50 dengan komorbid, dan kita melihat juga dalam 50% masih belum mendapat vaksin. Itu juga merisaukanlah kami di negeri Terengganu. Sementara itu, 332,067 individu populasi dewasa yang lengkap dos vaksinasi COVID-19 di Terengganu layak menerima dos penggalak. Sejak dimulakan pertengahan bulan lalu, seramai 52,410 orang telah selesai disuntik. Disasarkan 3,500 dos penggalak diberi sehari. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Baik, perkembangan semasa kita langsung bersama V Malakasturi Viarasami di sana. Silakan V. Terima kasih Alif. Baik saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia sebentar tadi, iaitu pukul 3 petang. Turut hadir Menteri-Menteri Kanan dan juga ahli jemaah menteri yang saya dapat lihat tadi, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin. Selepas perasmian, Perdana Menteri menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia dan menteri-menteri sedang melakukan lawatan ke 31 pameran kementerian dan agensi. Dan dari sini saya dapat lihat Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa sedang melakukan lawatan ke pameran KKMM. Baik saudara, antara aktiviti menarik, Karnival Kerjaya, jom masuk IPT, diskaun saman. Diskaun saman juga anda boleh melakukan secara dalam talian, kerana di sini dapat lihat ramai yang hadir untuk membayar saman, namun dapat lihat mereka beratur panjang. Jadi untuk mengelakkan kesesakan, anda juga boleh melakukan secara dalam talian. Baik, ada juga pertandingan e-sports dan demonstrasi kraft tangan. Untuk makluman anda, Karnival Kerjaya disertai oleh 70 majikan dan pelbagai industri dari lebih 10
jawatan kosong dalam pelbagai sektor. Kepada anda yang berada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan, memakai pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal setiap masa. Yang berada di pejabat, di rumah atau sekitar Lembah Kelang dijemput hadir ke program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur yang akan berlangsung bermula hari ini hingga 12 Disember tahun ini dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Datang untuk memeriahkan program ini. Kita lindung diri, lindung semua. Kita jaga keluarga kita, keluarga Malaysia. Baik, setakat ini saya kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Baik, terima kasih Vimala. Saudara, berita wilayah berehat seketika, kita kembali selepas ini. Sekitar sesi kempen pilihan raya umum DUN Sarawak, termasuk pentingnya kebijaksanaan pengundi memilih bahan-bahan kempen di media sosial. Perincian lanjut bersama Bu Mawin langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Bu Ma. Salam sejahtera dan salam hormat. Dato' Ali Biju mengumumkan menarik diri daripada bertanding sebagai calon bebas di DUN Krian. Dalam kenyataannya yang disiarkan melalui laman Facebook dan WhatsApp rasminya, beliau menjelaskan penarikan dirinya dibuat setelah mengambil kira pandangan dan desakan daripada pimpinan masyarakat dan pengundi DUN N39 Krian. Langkah itu bagi memperkukuh tekadnya untuk meneruskan hikmat demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi di Krian dan Seratok. Sebaliknya berkata beliau akan memberi dukungan penuh kepada pencabarnya calon gabungan Parti Sarawak GPS Friday Belik. Dato' Ali yang juga ahli Parlimen P205 Seratok berkata beliau yakin muafakat itu adalah untuk meneruskan dan memperkukuh hubungan yang utuh di antara Perikatan Nasional dan GPS. Pada hari keempat kempen pilihan raya umum PRU DUN Sarawak yang ke-12, pematuhan prosedur operasi standard SOP calon-calon yang bertanding di daerah Meradong amat memuaskan. Ketua Polis Daerah Meradong Diputi Superintendent Sekam Anoi berkata, setakat ini kesemua calon akur serta mematuhi SOP berkempen yang telah ditetapkan. Mereka menggunakan kemudahan berkempen menggunakan platform media sosial. Untuk operasi pada kali ini, sepanjang tempoh pilihan ini kita menggunakan, setakat ini kita menggunakan 76 anggota dan anggota bantuan daripada IPK akan datanglah pada 16 hari bulan nanti yang terdiri pada pegawai dan anggota seramai 60 orang akan dikerahkan untuk membantu kita dalam kempen pilihan pada kali ini. Ujarnya di premis tertutup seperti di dalam dewan atau di rumah panjang, kempen hanya boleh dihadiri oleh penghuni rumah panjang. Aktiviti berkempen di lokasi tumpuan ramai adalah dilarang sama sekali. Calon-calon yang bertanding juga diingatkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang berbentuk hasutan. DSP Sekam ditemu bual di Ibu Pejabat Balai Polis Daerah Meradong. Beliau turut memberi jaminan keselamatan orang ramai yang akan keluar mengundi memandangkan anggota-anggota yang ada semasa hari pengundian mencukupi. Dalam pada itu, pengundi harus bijak menilai bahan-bahan kempen dalam media sosial sepanjang PRU DUN Sarawak ke-12 kali ini. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin berkata, ini kerana ketika ini media sosial dibanjiri bahan kempen yang mungkin tidak diketahui kesahihannya. Demikian nasihat yang diutarakan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin. Sekarang ini mereka lebih mempunyai sumber maklumat yang lebih besar. Mereka boleh mendapat sumber maklumat daripada media cetak, daripada media sosial dan sebagainya, dan mereka ini perlu ada kematangan dalam membuat pilihan. Namun begitu, ada juga di setengah-tengah kawasan yang sukar dan
Namun begitu, kita harus bekerja keras dan kita kena ada kesinambungan di antara jentera GPS dan juga jentera kita untuk kita mengorak langkah untuk kita memperkasakan aktiviti-aktiviti untuk meraih undi supaya kita dapat kemenangan pada 18 hari bulan Disember ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Puncak Borneo, Padawan hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Willy berkata beliau akan memastikan kerjasama baik kerajaan negeri di bawah kepimpinan GPS dengan kerajaan persekutuan dapat diteruskan untuk membawa kemajuan di negeri ini. 3 dun di bawah Parlimen Puncak Borneo adalah Serembu, Tarat dan Mambung. Saudara, Sepauh merupakan sebuah pekan kecil yang terletak 10 km dari Jalan Betong Seratuk. Walaupun mempunyai hubungan jalan raya yang jauh lebih baik berbanding tahun 1980-an, pekan ini masih agak kurang menyelah. Bagaimanapun, cadangan pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stolport di Bebuling dijangka membawa perubahan besar dalam lanskap ekonomi dan fizikal pekan ini dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Laporan lanjut bersama Rosita Ampung. Menyedari peranan penting pengangkutan udara dalam mencorak pembangunan sosioekonomi sesebuah kawasan, kerajaan negeri meluluskan pembinaan lapangan terbang landasan pendek Bebuling Stolport di Sepauh yang melibatkan perbelanjaan RM108 juta bermula Mac lepas dan dijangka siap pada 2023. Bebuling Stolport ini bakal menyediakan perkhidmatan kargo dan penumpang selari dengan objektifnya memacu pertumbuhan ekonomi bumi Kenyalang. Pembinaan Stolport adalah peranan penting kepada pembangunan ekonomi Sepauh dengan membuka banyak peluang perniagaan dan pelancongan. Dengan adanya jaringan pengangkutan yang baik, malah Sepauh Stolport juga mampu menjadi pusat bagi pengangkutan hasil-hasil pertanian yang bukan sahaja dari bahagian Betong. Pembinaannya dijangka memberi manfaat kepada kawasan sekitar daerah kecil Sepauh dari Lubuk Antu, Sri Aman dan juga Serike. Sektor pelancongan yang mampu diketengahkan di kawasan ini termasuk tekstil dan kraft selain menjadikan Sepauh pusat pemasaran produk pertanian dan hasil makanan. Pasaran kita diekspor ni, terutamanya ke pasaran luar negara, kita memang memerlukan logistik yang memudahkan kita menghantar. Kita tahulah produk segar ini jangka hayat dia memang pendek terutamanya dari segi buah-buahan yang segar. So usaha kerajaan yang membuat lapangan terbang yang berada di Betong amatlah kita alu-alukan . Ketika ini, beberapa projek pertanian telah dirangka di Sepauh dan kawasan sekitar. Harap kami situ ada kilang, baru ada tempat kerja. Masih ada kilang ni, ada tempat kerja situ. Itu ada kebun situ. Kebun kecil-kecil je ada. Antara pembinaan yang sedang berjalan termasuk pembinaan sebuah lagi jambatan ikonik merentasi Sungai Paku, Taman Agro Bebuling, Taman Agro Lubuk Tamang di Debak, projek pertanian Tanjung Sebekut, pembinaan terminal makanan selain pembinaan pusat pengumpulan dan pemprosesan produk pertanian. Pembinaan projek bagi tujuan pengangkutan, perhubungan dan juga logistik seperti Bebuling Stolport di Sepauh ini memerlukan persediaan awal khususnya pelaksanaan projek-projek pertanian dan pengeluaran makanan selain penyediaan produk-produk pelancongan bagi membolehkan ia akan segera dapat beroperasi apabila ia siap pada 2023. Dan Pekan Sepauh yang diwujudkan oleh masyarakat Cina Hakka pada 1946 yang mana ketika ini dapat dilihat pada bangunan blok-blok kedainya mempunyai dua pemandangan berbeza. Di belakang saya ini kalau dapat dilihat bangunan blok kedai 2 tingkat separuh kekal yang masih mengekalkan struktur binaan lama, manakala di sebelah kiri saya ini bangunan 2 tingkat, bangunan konkrit
yang baru saja siap dibina berkonsep moden. Dan sudah tentu Pekan SPAO ini nanti dalam tempoh beberapa tahun akan datang tidak lagi sekadar di pinggiran, maksudnya tidak lagi sekadar menjadi laluan pintasan buat pengunjung-pengunjung dan penduduk sekitarnya. Turut diberi perhatian keperluan sosial dan pembangunan modal insan melalui pembinaan Kompleks Sukan SPAO, Balai Polis SPAO yang baharu, Pusat ICT, pembinaan Giat Mara dan pembinaan 14 unit pasar baharu di SPAO. Kepesatan projek yang sedang berjalan ini membawa potensi besar untuk daerah kecil SPAO diangkat statusnya sebagai sebuah daerah penuh. Rosita Ampong bersama juru kamera Muhammad Najib Mustafa, SPAO Sarawak untuk Berita RTM. Baik, pelbagai inisiatif bantuan mahupun dana yang disediakan kerajaan nyata memberi impak positif kepada komuniti perniagaan, terutama industri kecil dan sederhana IKS. Ini diakui pengusaha songket Seri Gedong, Ramtininiwati Ramli yang merupakan salah seorang penerima manfaat bantuan. Ramtinawati kini mampu tersenyum bangga kerana tenundan songketnya kini berjaya menembusi pasaran luar negara hasil strategi pemasaran dan sokongan daripada agensi kerajaan yang terlibat. Di antaranya adalah Kraft Tanian Malaysia, cawangan Sarawak. Mereka sering membantu saya dari segi bahan mentah dan juga pihak Pama membantu saya pada 2017 dengan memberi saya sebuah bengkel tenun songket. Dan saya juga adalah usahawan ACDC di mana saya banyak dibantu untuk mempromosikan produk-produk saya di luar daripada Sarawak, Kuching Sarawak. Songket keluaran Seri Gedong dijual dengan harga RM1,800 bagi songket dengan reka bentuk biasa. Harga yang ditawarkan pernah mencecah RM20,000 berdasarkan bahan mentah dan reka bentuk yang digunakan bergantung kepada permintaan pelanggan. Namun keunikan songket Sarawak menyebabkan permintaannya tidak pernah surut. Ini adalah antara songket yang dihasilkan di Seri Gedong Songket ini yang mana ia mempunyai pelbagai jenis corak dan ada antaranya adalah corak tradisional yang dahulu kala dan juga ada juga yang dihasilkan corak yang telah diinovasikan. Dan seperti yang saya gayakan ketika ini, songket ini adalah kain belatak bunga pecalapan yang berharga RM5,200 dan songket ini mempunyai pesonanya tersendiri kerana ia boleh digayakan di sebelah dalam dan juga di sebelah luar kerana ia mempunyai corak yang sama. Siti Ada Alik melaporkan untuk Berita RTM. Baik, saudara, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Cubaan menyeludup keluar barangan kawalan bersubsidi berjaya dipatahkan pasukan gerakan ARM PGA dalam satu operasi semalam di Jalan Stephen Yong, Kuching. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak, Datuk Stanley Tan dalam satu kenyataan media berkata, mereka menerima keserahan barangan sitaan oleh PGA kira-kira pukul 12.30 hari. Barang rampasan tersebut ialah minyak diesel berjumlah 13,400 liter dengan nilai anggaran RM28,810. Turut disita 2 buah lori. Katanya keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM64,810. Datuk Stanley berkata siasatan awal oleh KPDNHEP Sarawak mendapati orang kena tuduh OKT, seorang lelaki warga tempatan, tidak memiliki permit menyimpan barang kawalan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan oleh pengawal bekalan. Beliau dalam perdana itu memaklumkan pihak kementerian dan kerjasama jabatan serta agensi penguatkuasa akan terus sentiasa memantau, menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani ketirisan barang kawalan bersubsidi. Penubuhan lebih ramai pasukan bomba sukarela melibatkan golongan muda mampu meningkatkan semangat kesukarelawan terutama di kawasan kampung dan rumah panjang. Calon Dewan Undangan Negeri Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, lebih ramai individu yang menyertai pasukan sukarelawan ia dapat membantu anggota bomba yang berada jauh dari lokasi kejadian.
Selain itu, Datuk Seri Lee juga berkata ia juga membantu pihak bomba khususnya dalam operasi lain yang memerlukan tenaga yang ramai. Beliau turut menegaskan kepentingan tentang kesedaran sivik yang perlu diperkukuhkan dalam kalangan penduduk, terutama di Snadin bagi mengelak berlakunya kebakaran terbuka yang sering berlaku membabitkan semak dan berluka di kawasan berkenaan. Beliau berucap diri pada perasmian program Summer Camp tahun 2021. Program kolaborasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri bersama Petronas itu antara lain bertujuan melahirkan penduduk yang peka terhadap keselamatan. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan komited mempertingkat potensi industri ekopelancongan menerusi inovasi pembangunan produk asli daripada kepelbagaian biologi di negeri ini. Menurut Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB yang juga merupakan calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Dewan Undangan Negeri Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pembangunan dalam bidang perubatan tradisional diyakini mampu meningkatkan penyelidikan ke atas sumber asli di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia sekaligus membuka ruang kepada pakar penyelidik, ahli akademik serta usahawan dari dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke negeri ini. Selain itu, ia juga mengetengahkan penglibatan komuniti setempat untuk berkongsi maklumat dalam pembangunan produk asli yang terbaik. Justru beliau berharap agar inisiatif UNIMAS ini akan diteruskan agar satu industri ekopelancongan yang lebih mampan dapat dibangunkan sekaligus memberi manfaat kepada semua pihak terlibat. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Tetap Kementeriannya Hee Chang Kee pada perasmian persidangan dan pameran produk asli, perubatan tradisional dan herba di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Persidangan 3 hari itu melibatkan lebih 100 orang peserta secara fizikal dan maya. Bersaudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #Kami milih yang sahih di Berita RTM. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Saudara, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita tinjau laporan cuaca semasa bersama-sama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi. Silakan Abdul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran cuaca waspada yang Met Malaysia keluarkan. Masih lagi berterusan meliputi sebahagian di Sabah Timur buat masa ini. Dan juga berdasarkan cerapan hujan semasa menunjukkan demam hujan tertinggi setakat ini sebanyak 63 mm mewakili bahagian Sandakan. Sungguh pun keadaan hujan renyai buat masa ini, namun Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berpotensi untuk berlaku di bahagian Sandakan dan kawasan yang berhampiran dengannya. Sehubungan dengan itu, saya nasihatkan bagi penduduk sekitar amaran cuaca waspada ini sentiasa mengambil cakna terhadap amaran yang Met Malaysia keluarkan, termasuklah menjauhi kawasan tanah rendah. Met Malaysia menjangkakan amaran cuaca waspada ini bakal berkuat kuasa sehingga 10 Disember 2021. Baiklah, kita beralih ke amaran kategori pertama, kedua dan juga ketiga menunjukkan keadaan sebenar bukan masa yang sesuai bagi mereka ingin turun ke laut kerana keadaan angin kencang berserta laut yang bergelora membuatkan keadaan yang tidak selamat di kawasan sekitar perkapalan rantau negara kita. Ia berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan perkapalan dan pantai, termasuklah perkhidmatan feri. Khusus bagi kategori ketiga berwarna merah ini, ia berbahaya ke atas pekerja di pelantar minyak. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga 13 Disember ini, kecuali bagi kategori ketiga ia berkuat kuasa sehingga 11 Disember 2021. Kita beralih ke paparan imej gemerada yang terkini. Kelihatan hujan semakin reda terutama sekali di Lembah Kelang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Namun hujan semakin lebat di Negeri Perak, terutama sekali melibatkan daerah Larut Matang Selama dan juga Kinta dan di kawasan sekitar daerah Kuantan Negeri Pahang. Dan bagi ramalan cuaca malam ini, Met Malaysia menjangkakan
keadaan cuaca tiada hujan di kebanyakan tempat. Namun keadaan hujan di 1-2 tempat masih lagi boleh berlaku, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman di pantai barat negeri-negeri Semenanjung. Kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Aktiviti kelembapan lebih menumpu di kedua buah negeri ini. Seperti yang dapat lihat, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat berlaku di hampir ke semua bahagian di kedua buah negeri ini. Dan Met Malaysia menjangkakan ia akan gekal lembap sehingga ke malam ini. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Seterusnya, tumpuan negeri di bawah Bayu. Masalah bekalan air di Sabah, pelan sandaran lebih baik disediakan. Laporannya terus bersama Rita Aloysius di studio Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Alif. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah sebulat suara meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Dasar Keuangan bagi tahun 2022. Turut diluluskan 3 rang Undang-Undang RUU iaitu Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Pindaan 2021, RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah Pindaan 2021 dan RUU Makanan Haiwan 2021. Melalui mesyuarat penggal kedua persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu, RUU Perbekalan 2022 telah dibacakan Ketua Menteri Merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Manakala RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah Pindaan 2021 pula dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joakim Gunsalam. Seterusnya, RUU ketiga RUU Makanan Haiwan 2021 dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Dun turut melantik Setiausaha Politik Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Noraini Idris sebagai Ahli Dewan Negara berkuat kuasa 10 Disember 2021 menggantikan Datuk Ronald Peter Mojuntin. Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya menangguhkan persidangan Dun Sabah kali ke-16 penggal kedua pada 4.13 petang dan akan disambung ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Kerajaan negeri berusaha mendapatkan sumber hasil baharu bagi memastikan kutipan hasil negeri ini sentiasa kukuh dan mapan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri sedar hasil negeri ketika ini banyak bergantung kepada prestasi komoditi petroleum dan minyak sawit mentah yang nilai pasarannya di luar kawalan kerajaan negeri sendiri. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kewangan berkata meskipun pada masa kini harga pasaran produk petroleum dan minyak sawit mentah agak kompetitif, bagaimanapun naik turun harga pasaran produk petroleum dan minyak sawit mentah ditentukan permintaan dalam pasaran global. Kerajaan ini akan memastikan sumber hasil baharu tidak akan membebankan mana-mana pihak. Malah pendekatan win-win atau menang-menang adalah asas bagi kerajaan mengambil tindakan demi kepentingan negeri dan rakyat.
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2022 Sabah dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Hajiji, kerajaan negeri juga akan meneruskan usaha meningkatkan kutipan hasil dan mengurangkan tunggakan hasil melalui pelbagai pendekatan termasuk menambah baik sistem kutipan, memperkasa penguatkuasaan dan meningkatkan pulangan pelaburan kerajaan negeri. Sementara itu, beliau mengumumkan peruntukan RM2 juta tahun depan kepada setiap 73 kawasan DUN Sabah bagi membantu mengatasi masalah rakyat di kawasan terbabit. Kerajaan Sabah menetapkan semua penjawat awam negeri melengkapkan imunisasi COVID-19 demi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat selain memastikan penyampaian serta produktiviti perkhidmatan berada pada tahap optimum. Ke arah itu, satu Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah bilangan 11 tahun 2021 bertajuk Dasar Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 bagi pegawai perkhidmatan awam negeri dikuatkuasakan 14 Oktober lalu. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir, selepas 1 November lalu, semua pegawai kerajaan negeri perlu melengkapkan dos imunisasi COVID-19 dengan mengemukakan sijil digital vaksinasi COVID-19. Pegawai yang gagal mematuhi arahan itu boleh dikenakan tindakan tata tertib atau ditamatkan perkhidmatan selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam Negeri Sabah 2008. Sementara itu, bagi pegawai yang tidak layak menerima suntikan imunisasi COVID-19, hendaklah mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan dan memaklumkan kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan kaedah yang bersesuaian untuk mengurus pegawai yang tidak mendapat dan melengkapkan imunisasi tersebut bukan atas sebab kesihatan. Datuk Abidin menjawab soalan adun Kadamayan mengenai penjawat awam negeri yang belum divaksinasi dan tindakan yang diambil terhadap mereka semasa persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Setakat 23 November lalu, 19,584 atau 97% penjawat awam negeri telah menerima vaksin COVID-19. Manakala selebihnya 3% atau 687 penjawat awam lagi belum mendapatkan vaksin disebabkan faktor kesihatan dan lain-lain. Kes rasuah melibatkan penjawat awam negeri di Sabah mencatatkan penurunan 87% bagi tempoh 4 tahun kebelakangan ini berikutan usaha bersepadu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM serta Kerajaan Sabah membentras kegiatan tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penurunan ketara itu jelas menunjukkan tahap kesedaran penjawat awam terhadap kesalahan rasuah dan tanggungjawab memerangi jenayah itu semakin meningkat. Berdasarkan statistik SPRM, sebanyak 47 kertas siasatan dibuka pada 2018 yang kemudiannya menurun kepada 11 pada 2019, 9 pada 2020 dan sehingga Ogos tahun ini hanya 6 kes telah disiasat. Datuk Hajiji berucap demikian sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa peringkat negeri Sabah di Menara Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri mengambil langkah mewajibkan sektor awam mewujudkan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP bagi memastikan tahap integriti tinggi dalam kalangan penjawat awam dan menangani rasuah. Bagi syarikat milik kerajaan negeri JLC, pelaksanaan pelan tersebut merupakan inisiatif dalam mempersiapkan organisasi komersial kerajaan agar mempunyai tata cara mencukupi selaras dengan peruntukan Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Datuk Hajiji yakin selain memantapkan tadbir urus dan integriti, pelaksanaan OACP dapat meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap sistem penyampaian pentadbiran kerajaan negeri. Setakat ini, 9 daripada 11 kementerian negeri telah pun melaksanakan OACP masing-masing. Sebanyak 300 struktur setinggan di beberapa kawasan di Keningau dikenal pasti melakukan penyambungan elektrik secara haram dan berbahaya. Ia dikesan dalam operasi bersepadu bentras kegiatan sambungan haram yang disertai 50 anggota penguatkuasa pelbagai agensi termasuk SESB. Menurut Ketua Pegawai Transformasi Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB, Insinyur Nur Hizami Abu Hassan, selain kejadian gangguan kerap berlaku, aktiviti penyambungan secara haram boleh mengakibatkan renjatan elektrik kepada pelaku ataupun orang awam yang berada di kawasan sekitar.
Jadi apabila kita buat anggaran kerugian, sekiranya bekalan secara sah diberikan, anggaran kerugian adalah sebanyak 15,000 sebulan, menyamai 200,000 satu tahun untuk 300 rumah yang saya sebutkan tadi. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Keningau. Dalam operasi ini, pihak SESB merampas wayar yang dipercayai digunakan untuk membuat sambungan haram terus ke pepasangan elektrik milik SESB. Skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM 2021 peringkat negeri Sabah dijangka mampu menstabilkan harga barangan di pasaran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri Sabah giat membuat pemantauan bermula 7 hingga 31 Disember ini. Tinjauan RTM di Penampang mendapati pelbagai maklum balas diberikan peniaga dan pengunjung. Kami macam bawang-bawang, macam ada sekarang baru sampailah. Dulu kemarin memang kurang lah. Sekarang macam ini hari ada di orang antar sudah. Berarti kenaikan harga saya ingat tidak jadi masalah lah. Masih patut, sudah berpatutan. Sekarang musim memang okey jugalah, tapi sayur kita minyak masih okey jugalah. Memang setiap hari lah dia orang hantarlah. Jadi macam dia orang order tu restoran kah semua kah apakah dia apa ada hantaran. Maka masih okey lagi di sinilah. Macam masih mulalah, boleh kira mulalah. Macam kawaran harga macam sayur ni memang kadang-kadang memang dia pandai naik, pandai turun kan. Jadi bagi saya harga dia pun berpatutan jugalah. Tapi sekarang masih mencukupi lah. Kalau Sabah sayur tidak naik berapa bah. Masih okey bah, itu stabil bah. Harga sekarang ini ada naik sikit lah. Dulu sini RM5, sekarang RM6. Antara barangan keperluan dikawal harga di bawah SHMKM 2021 termasuk ayam hidup, standard dan ayam super serta telur ayam grade A, B dan C. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Harita. Mengetengahkan elemen batik dan kawasan bersejarah, program Batik Plogging telah dilaksanakan Tourism Malaysia Labuan di Chimney Trail. Ia merupakan kerjasama antara Malaysia Airport Berhad bersama beberapa agensi dan persatuan di Labuan. Disertai lebih 30 peserta yang mengenakan pakaian bercorak batik. Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Labuan, Nur Hidayah Muhammad Nur berkata, Batik Plogging merupakan inisiatif menggabungkan produk pelancongan. Sebenarnya batik itu adalah produk pelancongan sendiri. Jadi sambil kita berplogging, kita juga mengenakan sesuatu yang tradisi kepada kita lah. Mau menunjukkan yang sebenarnya batik itu boleh digayakan tidak kira tempat dan masa lah. Bukan sahaja untuk kegunaan majlis-majlis rasmi, tetapi kita sebenarnya boleh beriadah sambil mengenakan sesuatu yang elemen tradisi pada masyarakat kita sendirilah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan berkata, pelaksanaan batik plogging merupakan platform yang sangat baik dalam mempraktikkan pemakaian baik. Selama ini saya pun tak terfikir yang kita mau mengut sampah, tapi boleh pula kita menggayakan batik seperti ini. Dan hari ini terbukti batik plogging ini satu platform yang sangat-sangat baik dan kita boleh promosikan program ini di masa-masa akan datang di setiap peringkat lapisan masyarakat. Baik, dua bot tunda ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor di kedudukan 0.7 Batu Nautika Tenggara Tanjung Lansat Kota Tinggi 6 petang semalam. Kedua-dua bot berdaftar dari Batam itu disyaki menjalankan operasi tanpa kebenaran.
Ia dikendalikan 13 kru warga Indonesia berumur 25 hingga 47 tahun dan kesemua ditahan ketika sedang menunda kapal tangki. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria memaklumkan pemeriksaan mendapati nakoda kedua-dua bot terbabit tidak memaklumkan ketibaan mereka. Selain itu, kapal itu juga tidak mempunyai kebenaran menunda daripada Pengarah Laut Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Baik, penamatan rangkaian 3G membolehkan pengendali mudah alih memberikan pengalaman 4G yang lebih pantas dan baik. Untuk perinciannya, kita langsung ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Syafiq, silakan. Rangkaian 3G di negara ini ditamatkan sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Negeri Sembilan, Muhammad Khairi Naim Osman berkata, ia seiring dengan inisiatif meningkatkan liputan jalur lebar yang komprehensif dan berkualiti tinggi di bawah infrastruktur Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jelasnya, penularan pandemik COVID-19 telah mendesak kerajaan untuk menangani masalah kesaling hubungan dan juga kualiti rangkaian negara. Mungkin daripada kesan penularan pandemik COVID-19 ini, kesaling hubungan dan kualiti rangkaian perkhidmatan adalah sangat mustahak dan ini membuatkan permintaan yang sangat tinggi dalam aktiviti atau kegiatan harian lah, seperti di pendidikan, kesihatan, ekonomi dan lain-lain lagi. Khususnya ketika kita dalam tempoh PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadinya penutupan liputan 3G ini adalah salah satu inisiatif di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Fokus utama penamatan rangkaian 3G adalah untuk menggunakan semula spektrum untuk 4G bagi tujuan pengukuhan rangkaian serta meningkatkan kualiti perkhidmatan lebih meluas dan kualiti pengalaman lebih baik untuk semua. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP akan menerbitkan sebuah buku bertajuk Dari Dapur Peladang Nita yang menghimpunkan lebih 100 resepi masakan ahli peladang nita seluruh negara. Ketua Pengarah LPP, Datuk Azulita Salim memberitahu buku itu akan dilancarkan sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2021 pada 23 Disember ini. Buku resepi tersebut unik kerana ia menghimpunkan pelbagai makanan tradisi yang dapat dipelajari oleh ramai orang, khususnya golongan muda. Akan kita kumpulkan resepi-resepi tradisi, resepi-resepi daripada kampung, daripada yang menjadi kegemaran ramai yang mungkin tidak diketahui pun. Dan resepi ini akan kita kumpulkan di setiap program-program kita di negeri dari Dapur Peladang Nita. Kita akan gabungkan dan kita akan bukukan resepi ini. Jelasnya ketika ditemui pada program dari Dapur Peladang Nita, Masak Apa Tu di Seri Menanti. Pengusaha rumah inap desa di Negeri Sembilan diberi pendedahan bagi memantapkan skil perusahaan homestay yang mereka peroleh menerusi program pengalaman homestay Malaysia di bawah program Visit My Kampung. Pengarah Motek Negeri Sembilan Siti Mazlina Maidin berkata ia bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk luar bandar berkecimpung dalam sektor pelancongan. Dua konsep yang dibawa di bawah perusahaan itu iaitu program homestay dan kampung stay yang menawarkan pelancongan kepada pelancong yang datang sama ada mahu tinggal bersama tuan rumah ataupun tidak. Kursus pemantapan program pengalaman homestay itu adalah untuk pengusaha-pengusaha yang telah pun berdaftar dengan Motek, yang mana ianya setiap tahun adalah satu kursus yang memang kita beri untuk orang kata sebagai reskilling kepada kita punya pengusaha-pengusaha homestay sedia ada. Manakala pula program Visit My Kampung itu adalah sebagai salah satu platform untuk kita memperkenalkan, mempromosikan, mewar-warkan produk-produk homestay yang kita ada di Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Homestay Lonek Jempol. Sementara itu, Setiausaha Persatuan Homestay dan Kampung Stay Malaysia, Mustam Taib berpandangan program itu perlu kerana ia dapat membantu ramai pengusaha homestay.
Kita membuka balik ruang kepada pengusaha-pengusaha yang sebelum ni yang tidak aktif dan kita minta diorang semua aktifkan balik, dan ke mana yang ada yang sekarang yang aktif ni kita akan memperbetulkan dan menaikkan taraf kita punya komuniti dalam kawasan-kawasan kita semua. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. 213 graduan dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah, ijazah Doktor Kejuruteraan dan ijazah Sarjana pada sesi pertama Majlis Convocation Universiti Teknologi Malaysia Melaka UTEM ke-16. Penganugerahan tersebut disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam selaku Chancellor UTEM. 54 graduan daripadanya dianugerahkan hadiah akademik pelajar cemerlang. UTEM turut membesar hati memberikan nombor plat eksklusif UTEM kepada 5 graduan yang kini bergelar alumni. Timbalan Naib Chancellor UTEM Profesor Dr. Ghazali Omar berkata, biarpun terkesan dengan pandemik namun kepelbagaian kejayaan terus berjaya dilakar. Ini membuktikan kewujudan UTEM terus diiktiraf sebagai institusi pengajian tinggi TVET yang unggul dan berperanan penting dalam mendukung agenda pembangunan negara. Convocation kali ini bakal menyaksikan hampir 3,000 graduan pelbagai peringkat pengajian akan menerima penganugerahan melalui 8 sesi. Kapal korek Tanjung Tualang nombor 5 TT5 antara produk pelancongan perak yang bakal dipromosi dalam Expo Dubai 2020. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, ia sebagai usaha menjadikan Perak sebagai destinasi pilihan pelancong antarabangsa. Antara produk pelancongan lain adalah Embun Sahum Gopeng, Kuak Hill Resort dan Majlis Bandaraya Ipoh. Dan saya difahamkan 2 minggu lepas ada ambassador daripada Jerman yang telah datang dan dia juga telah membantu untuk mempromosikan tempat ini kepada lain-lain European ambassadors yang akhirnya telah membuat temu janji dengan SS. Mereka akan datang untuk berkunjung ke tempat ini pada bulan Mac. Beliau mengadakan lawatan kerja ke TT5 dan TT5 Mespark di Batu Gajah. Seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR akan membuka semula laluan Persekutuan FT185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley Cameron Highlands selepas berpuas hati dengan tahap keselamatan laluan tersebut. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, ketika ini kerja-kerja baik pulih giat dijalankan JKR selepas kejadian tanah runtuh yang berlaku awal bulan ini. Saya yakin dia kena buat secara berhati-hati. Kalau dia terpaksa mengambil masa yang panjang pun mungkin dia kena buat. Tidak boleh buat terburu-buru. Takut nanti dia runtuh balik dan kos yang berganda akan digunakan. So mungkin dia kena buat kajian termasuk untuk melihat sama ada potensi berlaku pergerakan tanah. Di kawasan itu dan juga kawasan lain. Sebab kita harus ingat air yang turun ni biasanya dia meresap dalam tanah tu, di bukit itu dan kita tak tahu apa berlaku di situ. Laluan berkenaan ditutup kepada pengguna susulan tanah runtuh yang telah meragut 2 nyawa. Marang, daerah terakhir di Terengganu yang bakal mempunyai rumah sembelih haiwan ternakan berstatus halal di bawah kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV. Bakal beroperasi pada suku ketiga tahun hadapan di Wakaf Tapai, pembinaan projek bernilai RM500,000. Exco Negeri Dr. Azman Ibrahim berkata JPV kini memohon peruntukan tambahan bagi menaik taraf peralatan fasiliti bagi menampung peningkatan bilangan haiwan yang boleh disembelih dalam sehari. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pecah tanah rumah sembelih berkenaan. Longgokkan sisa industri berjadual yang dibuang secara haram di kawasan industri di Pakar membimbangkan penduduk. Sisa tersebut dipercayai dibuang sejak beberapa hari lalu dan kejadian itu masih berterusan sehingga kini.
Penduduk mendakwa perbuatan membuang sisa industri secara haram itu telah beberapa kali dilakukan pihak tidak bertanggungjawab dan sehingga kini tiada sebarang penyelesaian dibuat pihak terbabit. Longgokan bahan buangan itu bukan sahaja boleh menjejaskan alam sekitar, malah didakwa boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Kebimbangan dia ni bau, pencemaran ni pula sisa kalau ikut ni sisa buangan terjadual. Betul buangan ter gini. Betul ni kan paya. Tu lah melibatkan paya pergi ke ni. Betul dekat lain pula kena. Benda ni memang berbahaya. Kita tengok pun ada logo bahan buangan berjadual lah sini. Sekiranya sekarang ni musim tengkujuh, bila hujan, air ni akan mengalir pergi pada tempat yang rendah. Bila pergi tempat yang rendah tu, dia akan mengeboklah ke anak-anak sungai, ke kampung-kampung dan menyebabkan bahayalah benda ni. Kebanyakan sisa buangan itu dipercayai mengandungi bahan kimia dan baharu dibuang antara 2 hingga 3 hari di kawasan itu berdasarkan keadaan tong cat yang masih baru. Penduduk juga mendakwa kawasan tapak pelupusan haram yang berada tidak jauh dari penempatan itu boleh menjejaskan kawasan tadahan air berhampiran. Beberapa pegawai dari Jabatan Alam Sekitar JAS turun ke lokasi bagi membuat pemantauan dan mengambil sampel sisa buangan industri berkenaan untuk siasatan lanjut. Lebih 190,000 orang atau 82% pekebun kecil dan penoreh getah yang berdaftar telah menerima bayaran pertama bantuan musim tengkujuh BMT 2021. Menurut pengerusi Risda Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif, RM300 seorang dibayar pada peringkat pertama melibatkan keseluruhan peruntukan RM57 juta. Bayaran peringkat pertama telah dikreditkan pada 19 November lalu, manakala peringkat kedua sebanyak RM300 lagi dibayar pada 24 Disember ini. Penyaluran BMT merupakan usaha kerajaan mengurangkan beban pekebun kecil yang menghadapi penurunan hasil akibat musim tengkujuh. Kebun kecil getah yang mengusahakan kebun getah seluas 2.5 hektar. Maknanya tidak melebihi 2.5 hektar, ia dipanggil pekebun kecil di bawah Risda. Setakat ini penerima yang layak, contohnya di Kelantan saja 36,609 orang. Di Kedah 30,825 orang. Di Sarawak 30,125 orang. Beliau berkata demikian selepas Majlis Hari Inovasi Risda 2021 di Ibu Negara. Dalam majlis ini, penyampaian hadiah kepada pemenang anugerah kualiti, pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif serta pertandingan inovasi. Johan keseluruhan menerima wang tunai RM5,000 dan piala anugerah MPSR gemilang. Baik, sedikit perkembangan sukan. Skuad hoki senior negara akan turun pada kejohanan trofi juara-juara Asia ACT 2021 di Dhaka, Bangladesh dengan misi meraih sebanyak mungkin kemenangan. Ketua Jurulatihnya A. Arul Sevaraj berkata, misi itu amat penting bagi memastikan peningkatan ranking skuad Speedy Tigers yang ketika ini berada di kedudukan ke-10 terbaik dunia. Menurut Arul, beliau telah pun menanam mentaliti untuk menang dalam setiap diri pemain negara dan yakin dengan konsep tersebut, skuad negara mampu mencapai sasaran berkenaan. Bagaimanapun, buat masa ini amat sukar untuk Malaysia meramal kekuatan beberapa pencabar utama seperti Pakistan dan Korea Selatan kerana ketiadaan data serta statistik pertemuan dalam tempoh pandemik. ACT pula susah sedikit untuk kita meramalkan pasukan seperti Korea dan Pakistan dan Bangladesh. Mereka tak ke mana-mana 2 tahun ni. So kita pun tak boleh well gauge dia punya level dan capabilities. Melainkan pasukan Jepun dengan India, kita mempunyai rekod data dan video analysis daripada Olympics baru-baru ni. So dari segi pasukan, of course we don't have an exact target, but our intention is to go out and win every matches that we can win.
Dalam segi ranking pula, Arul percaya kejayaan dalam kempen trofi berprestis di Asia ini mampu memberi mata penting buat Malaysia mengejar pasukan tangga ke-9 Sepanyol dan pasukan tangga ke-8 New Zealand. Sekarang kita berada di tangga ke-10 dan Spain ke-9 dengan 105 mata di belakang dan New Zealand nombor 8 di 171 mata di belakang. So diharap kalau kita mencapai kejayaan yang bagus, I'm sure we'll collect enough points to move up the ladder. Pada saingan yang berlangsung 14 hingga 22 Disember itu nanti, skuad negara akan berdepan 5 pasukan terbaik di Asia iaitu India, Korea Selatan, Jepun, Pakistan dan Bangladesh dengan format Liga Sepusingan. Saudara, memanfaatkan tanah rizab berpaya yang terbiar dengan menjadikannya salah satu tarikan agro pelancongan menjadi satu usaha kreatif warga Felda Pasir Raja Kota Tinggi Johor meningkatkan ekonomi penduduk. Kompleks agro pelancongan Felda Pasir Raja berkeluasan 19.23 ekar mula dibangunkan sejak tahun lalu, dijangka siap pertengahan tahun hadapan. Laporan wartawan Nur Akila Arbain. Anda bayangkan bagaimana rasanya berkayak di tengah-tengah ladang kelapa sawit seperti ini. Kalau anda nak rasai pengalaman itu, hanya boleh datang ke pusat agro pelancongan Felda Pasir Raja yang terletak di Kota Tinggi ini. Ini merupakan salah satu tarikan aktiviti yang terdapat di sini selain aktiviti agro pelancongan lain. Pengurus Felda Pasir Raja, Wan Muhammad Hairi Wan Abdul Razak berkata, kawasan rizab berpaya di sini lazimnya dinaiki air sekiranya hujan lebat. Namun selepas dinaik taraf, masalah itu selesai. Kompleks ini menerima peruntukan RM20,000 daripada Adun Pasir Raja, Rashidah Ismail, bagi naik taraf kolam dan kerja-kerja pembersihan kawasan. Manakala RM30,000 daripada Ahli Parlimen Tenggara, Datuk Seri Dr. Adham Baba, untuk naik taraf jalan dan pagar utama. Saya nampak inilah satu-satunya projek agro pelancongan yang cuba dibangunkan di bawah pengurusan ataupun di bawah badan-badan yang ada dalam pengurusan Felda lah, seperti daripada kami anak Felda CAF, GPW, daripada belia dan daripada penduduk setempat lah. Dan saya rasa di wilayah Johor Bahru ini adalah seumpama lah yang kita cuba tonjolkan bagi tatapan umum di masyarakat Felda, khususnya di luar sana. Sudah tentu, komuniti setempat seperti suri rumah, belia dan generasi kedua Felda menerima manfaat daripada projek ini. Kita sama-sama bersama komuniti untuk membangunkan kawasan inilah, untuk menjadikan tempat reaksi lah. Maksudnya untuk agro pelancongan ni banyak cabang maksudnya tadi ya. Maksudnya untuk menambah pendapatan komuniti itu sendirilah maksudnya tadi tu. Jadi kita sebagai komuniti tadi kena ambil peluang lah untuk sama-sama kita menjayakan projek ni lah. Di segi manfaatnya memang saya bersyukurlah kerana dengan ada pembangunan ni, jadi kita dapat melihat dan juga dapat merasai. InsyaAllah apabila benda ni siap besok, kita semua penduduk lah, komuniti khususnya dapat menikmatilah apa yang disediakan oleh pihak pengurus rancangan khususnya Kampung Pasir Raja bersama saya Pasir Raja ni. Di sini saya rasa peluangnya amat baik untuk semua generasi, khususnya wanita-wanita di sini, isteri-isteri. Jadi ini satu peluang, kata orang, peluang kita menambah pendapatan untuk menambah nilai ekonomi keluarga kita lah kan, dengan adanya projek ini. Mungkin pada satu aspek tu belia di luar sana mungkin dianggap Felda ni satu tempat yang susah nak maju. Tapi pada saya yang dah duduk dekat Pasir Raja ni, Felda memang membantu anak peroka Pasir Raja ni untuk terus maju dari segi bidang projek, dari segi komuniti. Alhamdulillah. Pada masa ini, pengunjung boleh melakukan aktiviti lasak seperti berkayak dan menunggang ATV, melawat kawasan tanaman kontan serta perusahaan industri kecil dan sederhana. Kompleks ini bakal dilengkapi dewan, inap desa dan infrastruktur selesa buat pengunjung. Laporan Nur Akila Arbain, Berita RTM.
Saudara, pameran 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia sedang berlangsung di Dewan 2 Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC sehingga Ahad ini 12 Disember. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di gerai pameran Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan RTM mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Yang saya hanya di berita RTM, saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.